Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada Cik Puan Nur Hashidah Hashim. Khabar hari ni sihat ke? Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memberi rahmat dalam majlis ilmu yang dihadiri oleh insya-Allah berjuta-juta malaikat bersama kita, mendoakan kita, memberi kita semangat insya-Allah untuk menghadiri majlis ilmu ini ya. Okey. Ada yang dalam perjalanan ke balik kampung hari ini, mungkin hari untuk berlibur bersama keluarga, mungkin berhari raya, ada lagi sempat lagi menyambung hari raya Aidilfitri. Aidilfitri tinggal beberapa hari lagi. Mungkin ada yang tak sempat nak balik lagi. Okay, alhamdulillah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat pulang ke sini insya-Allah Okay. Jadi hari ini kita akan menyambung surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Boleh bersedia dengan mushaf Al-Quran di rumah masing-masing, ataupun yang mana yang ada smartphone boleh buka smartphone juga. Surah Al-Humazah. Okay. Di mushaf Al-Quran muka surat 602. Biasa mohon bantu Ustazah untuk share dulu. Okay. Kongsikan kepada rakan-rakan Facebook yang lain, kepada WhatsApp group, supaya lebih ramai lagi dapat manfaat insya-Allah, dapat sertai kita. Sebab kita share ni juga ladang pahala yang berpanjangan insya-Allah sebab ada 3 benda saja yang akan mengikut kita ke alam barzah. Yang pertama adalah amalan soleh, termasuklah kita berada dalam majlis ilmu dan kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau kita ada anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, jadi ajak ahli keluarga, ajak anak-anak sekali untuk bersama-sama kita. Kita tak tahu antara mereka ada yang doanya tiada hijab jadi bersama-sama kita berjemaah untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah amalan yang berpanjangan adalah sedekah, amal jariah, wakaf yang kita lakukan. Okey, sempena bulan Syawal ni, Ustazah nak warkan program yang kita telah lancarkan ketika ni kita ada program untuk pemantapan bacaan untuk yang baru nak bermula daripada kosong mungkin yang nak memantapkan sebutan Al-Quran ikut lahjah Arab, ikut makhraj Arab, ataupun untuk melancarkan bacaan berbaris, masih confused bacaan berbaris, macam mana nak baca panjang dan pendek. Jadi kita ada kelas untuk yang baru nak bermula, kelas asas, dan juga kelas tajwid. Kelas tajwid ni untuk orang yang dah boleh baca walaupun tersekat-sekat, tapi dah boleh menyambung, dah boleh kenal huruf. Dalam masa yang sama, sempena Syawal ni dan nak masuk Aidiladha, kita ada program untuk memberi peluang kepada masyarakat infak melalui program kurban akidah kita. Jadi sahabat-sahabat yang nak berkurban sempena Aidiladha boleh bersama-sama kita dalam program anjuran fitrah ummah. Okey, jadi kita akan mengajak masyarakat untuk berinfak kurban ke negara-negara yang tidak membangun, contohnya Indonesia, Bangladesh, Kemboja. Jadi ada sahabat-sahabat yang tidak pernah makan daging, tak pernah menjamah daging dalam masa setahun. Jadi gunakan kesempatan ni, sebab kita bagi kurban, jadi merasalah orang-orang yang di negara yang miskin ni untuk makan daging sekali setahun. Jadi murah saja, satu bahagian lembu RM320 sahaja. Mungkin ada yang nak kumpulkan duit
kalau nak berkorban di masjid, mungkin penyertaannya adalah terhad dan juga memerlukan duit yang mahal sedikit. Ada yang kata sampai 600 hingga 700 ringgit. Yang ni mampu milik, insya-Allah sempat lagi menyertai, menabung. Kalau kita kata kita makan di restoran RM10 sehari, jadi kita adalah masa 30 hari lagi. 1 hari bulan 8 adalah tarikh akhir untuk menerima penyertaan. Jadi sempat lagi untuk menabung RM10 sehari ataupun RM320, insya-Allah. Okey. Sebelum kita mulakan majlis, kita buka dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah sama-sama dengan Ustazah. Hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, dan juga seluruh umat muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, termasuklah untuk diri kita sendiri. Jarang kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Biasanya orang yang hadiahkan untuk si mati, tapi ni surah Al-Fatihah pun ada banyak kelebihan. Semoga menjadikan kita semakin bersemangat untuk memulakan hari ini. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Doakan apa saja, insya-Allah malaikat ada bersama-sama kita. Tiada hijab. Doa di majlis ilmu adalah salah satu daripada taman syurga di dunia, insya-Allah. Okey, Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, mohon bantu Ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Kita akan mulakan pagi dengan himpunan doa-doa pilihan, insya-Allah, daripada Al-Quran dan hadis serta terjemahannya. Yang ini susunan daripada almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Ishaq Din. Jadi kita boleh tengok untuk hari ini Ustazah nak share sikit doa untuk kita. Okay. Doa hidup dan mati dalam iman. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Tak nak mati dalam su'ul. Tak nak mati dalam keadaan yang kita bukan Islam. Jadi kita nak mati dalam keadaan Allah terima kita, dalam fitrah kita balik, dalam Islam. Jadi inilah doa pendek kita boleh baca masa solat, ataupun masa sujud terakhir sebelum salam, insya-Allah, ataupun selepas tahiyat akhir, sebelum kita membaca salam pertama. Baca dalam hati pun boleh. Kalau nak baca, lafazkan, baca dalam bahasa Arab. Sama-sama ikut Ustazah. Okey. Jelas ke suara Ustazah? Gambar di sini jelas ke? Okey. Doanya amat pendek, insya-Allah 2 baris saja. Sama-sama ikut Ustazah. Allahumma ahyina bil iman. Okey. Wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Okey. Wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Ulang sekali lagi. Allahumma Allahumma ahyina
bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Okey, apa maksud dia? Kalau nak baca dalam bahasa Melayu boleh hafal lah. Okey, baca dalam hati kalau dalam solat. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dalam iman, dan himpunkanlah kami dengan iman dan masukkanlah kami ke dalam syurga berserta iman dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang amat pengasih dan penyayang, insya-Allah. Jadi doa-doanya adalah daripada Al-Quran, daripada sumber hadis yang sahih. InsyaAllah boleh amalkan. Kalau tak boleh baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu, baca dalam hati. Tak boleh lafazkan, takut terbatal solat kita. Okey, itu sedikit doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Okey, kita akan menyambung surah Al-Humazah. Okey. Kepada yang baru join kita, boleh buka Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran muka surat 601. Surah Al-Humazah ni dalam juzuk amma, ataupun juzuk 30. Okey, dia adalah surah yang keberapa dalam Al-Quran? Okey, surah yang keberapa? Surah yang ke-104. Kita ada surah, semalam kita baca surah Al-Fil, surah yang ke-105. Jadi hari ini kita masuk surah yang ke-104. Okey, tapi muka surat yang sama 601 Mushaf Al-Quran di belakang sekali. Tak susah nak jumpa, insya-Allah. Okey. Ada yang belum ready lagi tengok muka surat 601 muka surat 601 Ustazah tulis sikit Okey, nanti. Okey. Jadi di nadi surah, kita akan share sikit nadi surah ataupun perkaitan antara ayat dalam surah Al-Humazah ni. Okey, apa maksud Al-Humazah? Maksud dia pengumpat. Pengumpat. Nauzubillah. Kita pun membawang pun kena hati-hati takut kita dalam golongan pengumpat. Nauzubillah. Apa yang orang tak suka kita cakap kat belakang dia, kita tak cakap depan-depan. Yang tu adalah dikira mengumpat. Kalau kita cakap yang baik-baik, mungkin kita tak cakap di belakang kan, kita akan puji pula. Yang ni lawan kepada puji adalah mengumpat. Mengumpat adalah dosa dia ibarat kita memakan daging saudara kita sendiri. Jadi na'udzubillah. Okey. Berkaitan antara ayat yang kita nak baca nanti, ancaman Allah. Allah berpesan ni untuk kita juga. Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang suka mencela. Mencela ni maksudnya bercakap yang buruk pasal orang lain. Suka mengumpat dan suka mengumpul harta, tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita simpan adalah bukan bahagian kita. Apa yang kita belanjakan tu adalah harta kita. Apa yang kita simpan belum tentu jadi hak kita, bukan tentu menjadi saham akhirat kita. Jadi kalau kita ada duit sedikit tu, mungkin kita elok infakkan, kita bagi kepada orang yang memerlukan. Ataupun ada pakaian, ada sedikit mungkin barang-barang yang kita tak pakai, kita boleh recycle balik. Jangan simpan, takut nanti menjadi asbab kita dipanjangkan hisab di di akhirat nanti. Na'udzubillah. Okey, boleh. Jadi kita akan masuk surah Al-Humazah, insya-Allah. Al-Humazah ada berapa ayat? Ada
9 ayat 9 ayat minta maaf di sini okey, Ustazah tak perasan kat sini ada 9 ayat. Dah tua masya-Allah tak berapa jelas okey. Okey. Insya-Allah okey, surah Al-Humazah ada 9 ayat. Jadi 9 ayat yang pendek sahaja pendek-pendek, insya-Allah boleh hafal dah hafal tapi nak mantapkan lagi mantapkan bacaan dalam solat kita dah ada yang baca tapi mungkin baca bukan dengan bertajwid jadi dalam solat kita perlu baca dengan bertajwid okey, sama-sama ikut ustazah. okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat? okey, jadi ayat yang pertama ni adalah ayat yang pendek sangat Cuba kita tengok. Okey, ayat yang pertama ayat yang pendek. Tak sampai satu baris Ustazah tutup dulu yang lain supaya lebih fokus Okey. Yang pertama bunyi dia wai. Orang Mak Saleh kata wai tu kenapa? Kat sini wai. Wahai dalam bahasa Arab wahai. Wailul masuk dalam asalnya wailun tapi ada huruf yang bersabdu di sini bila ada huruf yang bersabdu maksudnya ada hukum yang berlaku di sini jadi hukum dia apa? Hukum dia idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah jadi kita baca dengan macam mana? Kita baca dengan masukkan ke dalam huruf selepas yang ada tanda tanwin ni. Huruf yang pertama adalah huruf lam yang bersabdu. Jadi masukkan tanpa dengung. Idgham maksudnya masukkan bila dan tidak gunnah dan tidak dengung. Tanpa dengung lah, jangan dengung lah. Jadi masuk dengan huruf L lah. Wailul. Jadi bukan wailun, tak dengung Jadi buang satu baris, tinggal satu baris saja Jadi wailul li kul. Ni ada sabdu juga ada lam yang bersabdu, ada dua huruf lam. Lam yang pertama lam yang mati, lam yang kedua lam yang berbaris bawah. Jadi baca dengan tanpa dengung. Wailul likul li. Jangan berhenti di sini, ada huruf ha sambungkan. Wailul likulli humazatin asalnya sebab sama juga ada hukum tajwid yang berlaku di sini. Tanwin berjumpa dengan lam jadi humazatin asalnya jadi humazatil. Jadi ta tu kita akan bunyikan dengan baris bawah saja. Dia asalnya baris 2, kita buang satu baris, kita masukkan dalam bunyi lam yang mati. Huruf yang bersabdu ada dua huruf jadi tengok baris dia. Kalau baris depan kita baca dengan sini baris depan lah. Jadi humazatil lumazah. Dapat? Humazatil lumazah. Masuk dengan tanpa dengung Okey, asalnya lumazatin. Kalau kita berhenti, yang ni kita panggil tak marbutah. Okey. Jadi kita kena baca dengan buang tanda ta ni, bunyi dengan ha. Kalau kita wakaf di sini kalau kita nak sambung baru lumazatil masuk dalam ni. Tapi kita berhenti di sini, dia bunyi dia ha. Bunyi dengan ha huruf H Wailul likulli humazatil lumazah. Dapat? Ulang lagi sekali. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, alhamdulillah semoga dah dapat ayat pertama. Tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua pun pendek insya-Allah. Okey. Setengah baris saja. Tutup mata pun boleh baca insya-Allah. Ini adalah allazi za yang nipis, keluarkan gigi tak boleh baca dengan tebal boleh. Jadi kita baca dengan bacaan yang nipis. Lagi allazi jama'a
bukan jama'a. Ni ain ain yang kita baca dengan dalam tekak kita jadi kita baca dalam tekak kita dengan bacaan yang nipis kita baca dengan nipis, jadi kita tak baca dengan tebal tak boleh baca dengan bacaan yang tebal menyebabkan maksud boleh berubah jadi jama'a ma. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan wa sahlan yang baru join, boleh perkenalkan diri. Sini Ustazah Marini. Kita masuk muka surat 602. Kalau nak tengok Al-Quran di rumah ataupun di mana-mana saja berada, kalau ada mushaf Al-Quran muka surat 602. Kalau ada smartphone boleh buka surah yang ke-104 surah yang ke-104. Okey, yang ni yang ada smartphone. Kalau dalam muka surat, kita muka surat 601. Okey, kita sambung. Yang ni jama'a ma, yang ni lau. Ajak asalnya lan. Kita masuk dalam huruf waw yang ada tanda baris atas ni Jadi yang ni ada hukum tajuk juga berlaku. Okey. Assalamualaikum Puan Sarifah Rashid. Okey, ahlan wa sahlan selamat datang ke program kita hari ini. Semoga sihat Okey. Mohon bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain Mungkin ada yang tak dapat bersama kita, boleh share dulu boleh tengok rakamannya kemudian. Jadi lau masuk bukan lan Jangan baca dengan jelaskan, tapi baca dengan masukkan dengan dengung 2 harakat. Jadi lau dengung 2 harakat, baru baca baris yang atas tu. Wa'ad dal yang bersabdu ada 2 dal wa'ad dadah jadi tak boleh wa'adadah dadidu ingat budak duduk itu huruf dal yang betul lajak Arab yang betul. Jadi wa'adadah, dapat. Kita ulang 2 kali. Allazi jama'a malan wa'adadah. Ulang lagi sekali. Ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa'adadah. Okey, alhamdulillah dapat 2 ayat Okey, bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain Okey. Jadi kita mungkin tak sempat nak baca dengan dalam bersama dengan keluarga, boleh share kepada keluarga lebih mudah kita menegur mereka untuk daripada perkongsian daripada kita berleter. Kadang anak-anak kita berleter nak baca dengan betul pun dia orang tak sempat, tak ada masa, jadi kita share rakaman insya-Allah Okey, ayat yang ketiga ayat yang ketiga, huruf yang bertingkat huruf yang ada jadi macam mana kita nak baca huruf yang bertingkat ni? Kita baca yang, tengok yang pertama dulu kita bagikan kepada 2 bahagian huruf ni Huruf yang terjongkit dulu tengok yang terjongkit dulu ni. Jadi tengok baris dia. Tengok ada titik tak? Titik maksudnya kalau 2 titik huruf ya. Jadi baris atas ya, masukkan dengan dalam huruf ha yang pedas ni ha. Okey, kalau dalam keadaan bersambung, kita pancung badan dia, tinggal mulut saja, tinggal kepala saja. Jadi yah, dapat. Sabu, sabu. Dengan berhenti di sini, ada huruf yang berbaris di sini, kita masukkan. Jangan kita berhenti di sini, kita sambung. Maksudnya sambung. Kalau baca Quran ni kena terus tengok ke depan. Jadi ada bacaan pendek kena sambung. Jadi bukan masuk minta maaf istilah Ustazah guna yang tadi salah. Kita sambung sambung ke huruf selepasnya yang ada tanda baris. Jadi huruf yang pertama adalah a, sabdu kan. Jadi anna. Ini wajibul guna. Wajib dengung dengan 2 harakat. Anna, tekan dan
dengung 2 harakat. Double N. Yang ni kena double N. Ingat bukan anna saja. Anna. Jangan berhenti di sini. Tengok huruf selepasnya sebab bacaan pendek kena sambung. Annama. Ma 2 harakat. Lepas tu lahu. Asalnya lahu, tapi tengok ada tanda waw kecil, ada kening. Jadi maksudnya ada bacaan yang lebih daripada 4 harakat ataupun 5 harakat. Kita baca dengan 4 untuk nafas yang pendek. Kalau tercungap-cungap tu, kalau yang ni dipanggil mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah kita dah baca 4 kat sini. Nanti kita jumpa lagi dalam surah yang sama. Kalau ada mad silah tawilah kena baca dengan 4. Disiplinnya kena jaga-jaga, kena pelihara hak huruf. Jadi kita baca dengan 4 sekarang ni. Jadi lahu, dapat akh. Ini huruf kha. Ha tak ada titik, huruf kha titik atas. Jadi kita baca dengan, kalau kha KH. Kalau khamis dalam bahasa Melayu, kalau orang Arab panggil khamsah. Jadi kha tu kita sebut kha. Sebutan dia kha. Jadi dalam majaan mati kita matikan KH tadi kan. Jadi dapat ladah. Kita nak berhenti di sini. Kalau kita sambung ladahu. Tengok ada waw kecil. Kalau nak menyambung ke sini. Tapi berhenti ladah. Dapat? Alhamdulillah. Tahniah yang dah dapat. Jadi ha pedas, ada angin. Ha ni ha bulat adalah huruf H. Senang nak sebut. Jadi ulang 2 kali. Yahsabu annama lahu ladah. Sekali lagi. Jelas ke suara Ustazah? Tolong komen jelas. Kalau tak jelas, komen juga. Kita boleh adjust setting kita. Okey, tolong komen ya. Yahsabu annama lahu ladah. Okey, dapat. Okey, ayat yang seterusnya, ayat yang pendek juga. Okey, tak sampai 1 baris. Okey, sini ada huruf kaf. Kaf bukan ka panjang. Ni kaf bersambung dengan lam alif. Ni lam alif. Jadi kita baca kalla, bukan kala. Kalla, sebab ada sabdu, kena tekankan. Jadi ni ada tanda sili. Okey, maksudnya kita sebaiknya sambung. Seharusnya sambung. Wakaf sebenarnya tak digalakkan, melainkan kalau kita nafas pendek lah. Tapi rasanya ni 1 kalimah saja boleh sambung lagi. Jadi kita sambung. Kalla la yum. Okey, ni la asalnya bertemu dengan nun, layun. Tapi ni ada tanda mim kecil. Tanda mim kecil ni adalah tanda untuk iklab. Hukum iklab. Iklab apa maksud dia? Tukar. Tukarkan apa? Tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Maksudnya kena rapatkan bibir. Lepas tu 2 harakat dengung. Jadi liyum. Rapatkan saja. Liyum. 2 harakat dengung baru masuk ba. Bazan. Sama juga nun yang bersabdu tadi kita dengung. Liyum bazan. Za yang kecil. Za yang besar ni panggil zai. Zai ada huruf Z. Ini zal yang kita kena keluarkan lidah. Renggangkan kedua gigi, keluarkan lidah. Jadi bezakan. Sebut bezakan adalah huruf zal yang nipis ni. Jadi kalla la yumbazanna fi. Jangan berhenti di sini. Ada traffic light di sini. Alert kita untuk menyambung. Menyambung bukan untuk baca panjang. Jadi masukkan dalam huruf yang pertama yang ada tanda mati. Jadi fil, bukan fi. Fil
Ini huruf ha pedas ha yang macam kita jumpa tadi Jadi kita baca dengan ha pedas. Jadi hu ta, ni huruf ta bukan huruf sad Ada tiang ni huruf ta Jadi hutamah. Asalnya hutamati, sama juga dengan yang ni kita mati dengan ha. Jadi bunyi H. Ulang lagi 2 kali. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Okey, dapat? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Okey, dapat Okey, masuk ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, ayat yang pendek juga, insya-Allah. Wa ma, kenapa baca dengan 4 atau 5 yang ni? Sebab ada tanda ombak rindu Baris atas berjumpa dengan alif sepatutnya 2 harakat. Sebab ada tanda ombak rindu ni, ada tanda kening, ada tanda misai, kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat, insya-Allah Panjang sikit Jadi tengok selepasnya ada hamzah hukum dia adalah mad jaiz munfasil Jaiz maksudnya kita harus tak wajib harus menyambung dengan bacaan 4 atau 5. Okey, jadi kita mengikut Tariq Asy-Syatibi, kita baca dengan wajah yang 4 ataupun 5 harakat. Paling pendek Tapi ada Tariq lain, Al-Jazari contohnya membaca dengan 2 harakat. Sebab tu ada kita dengar kadang-kadang baca 2. Kenapa Sebab diikut Tariq Al-Jazari Tapi kita di Malaysia lebih ramai orang menggunakan Quran Mushaf Usmani, bacaan Imam Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibi. Siapa yang nak tahu pasal jenis-jenis qiraat ni boleh join kelas qiraat ada di Akademi Al-Badadi, insya-Allah Okey, sambung. Yang ni huruf a baris atas berjumpa dengan dal. Jadi kita matikan dengan dal. Jadi ada dal huruf yang melantun baju dah kotor dal yang tanda mati, ada qalqalah, bukan sekolah qalqalah maksudnya melantun. Sifat melantun ada detakan, jadi jangan baca dengan jelaskan, bukan ad, jadi tersekat bacaannya. Jadi qalqalah ni untuk bantu kita melancarkan bacaan yang tersekat tu. Jadi lalukan saja tanpa matikan dengan jelas. Ada, dapat? Ada, saya ada. Jadi cuma dal tu kita bunyikan dengan lahjah Arab. Ada, dapat? Ada ra ni ada alif kecil, jadi 2 harakat. Bukan adraka, adra, 2 harakat. Ka, sambung bacaan pendek, jadi sambung selepasnya ada ma. Tapi jangan baca dengan 2 harakat di sini. Kita ada hamzah wasal, abaikan saja, biarkan saja masuk dalam huruf yang bertanda mati. Jadi mal, adraka mal. Ini hutamah. Jadi ulang perkataan yang sama. Ini hutamah, ini hutamah juga. Senang saja ulang perkataan yang sama tadi. Wa ma adraka mal hutamah. Okey, dapat? Sekali lagi ulang. Wa ma adraka mal hutamah. Okey, alhamdulillah. Bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, panjangkan saham akhirat kita. Kelas ni percuma, cuma Ustazah minta share saja sebagai yurannya, supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Ustazah nak sama-sama kita panjangkan saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, ayat yang ke-6. Na, ini na bukan na. Na dengan lembutkan bunyi na dengan lembutkan 2 harakat. Ru asalnya ra baris atas dan ra baris depan kita baca dengan tebal. Ru, bukan ru. Ru, bibir bawah kita
ke depan sikit muncul sikit ke depan bukan muncul macam bulat. Ru, okey. Kita gerakkan sikit ke depan sikit, bibir bawah ni ke depan sikit. Jadi nak tebalkan ru. Jadi ada hamzah wasal, abaikan, masuk dalam huruf yang pertama yang ada tanda sabdu ni. Jadi ru, kena lam yang bersabdu double L kena tekankan. Tadi kita kata lam yang bersabdu ada dua lam. Lam yang pertama lam yang mati. Jadi kena tekan. Narullah. Allah ada dua harakat. Walaupun tanda bacaan pendek, kita baca dengan dua harakat. Narullah. Ini hi asalnya, kita masuk dalam lam yang mati. Jadi hil. Narullahil. Dapat? Mu ni dua harakat. Sebelum waw ada baris depan. Qadatu. Jadi kita baca dengan ha. Buang tanda ta ni. Buang titik. Jadi qadah. Qadah. Dapat? Kita ulang dua kali. Narullahil muqadah. Okey. Bantu Ustazah untuk share. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum yang baru join kita. Kita masuk surah Al-Humazah. Al-Humazah kalau dekat smartphone dalam surah yang ke-104. Kalau buka mushaf Al-Quran, muka surat 601. Ayat yang ke-6 sekarang ni insya-Allah. Okey. Narullahil muqadah. Okey, ulang lagi sekali. Narullahil muqadah. Dapat? Okey, kita masuk ayat yang ke-7. Allati. Yang ni bukan kita nak baca macam mana ni? Tak ada baris sebenarnya. Dia bukan baris atas. Yang ni adalah hamzah wasal. Jadi ni ada hukum tajwid. Hukum apa? Alif lam syamsiah. Okey, di permulaan perkataan kita akan bariskan atas. Kita tak baca illati, kita tak baca ullati, kita baca dengan a. Jadi masuk dalam huruf yang bersabdu yang di allati. Ti dua harakat. Okey, tab. Ada ta yang bersabdu, bukan ta. Tab to. Tab to. To yang bersabdu. Okey, kena tekan tab tali'u. Tali'u. Jangan berhenti sini. Ini adalah bacaan pendek. Jadi sambung ke baris yang seterusnya. Okey, jadi huruf yang pertama bukan lal, bukan alai. Ni alal, masuk dengan tanda mati. Jadi kalau kita baca tadi, okey, tengok allati tattali'u 'alal. Dapat? Okey. Ustazah zoom Okey, masuk seterusnya huruf hamzah di atas alif ni Jadi ada berjumpa dengan fa. Jadi kita matikan dengan fa bunyi angin F. Yang ni idati. Hamzah baris bawah dati. Asalnya kita nak berhenti jadi F idah. Matikan dengan ha bulat huruf H Okey, ulang dua kali. Allati tattali'u 'alal afidah. Dapat? Ulang lagi sekali ayat yang ke-6 ni Allati tattali'u 'alal afidah. Dapat? Lagi sekali. Allati tattali'u 'alal afidah. Okay, ayat yang ke-8 ayat yang ke-7 tadi. Mata Ustazah pun dah jadi ni minta maaf. Tadi ayat yang ke-7 masuk ayat yang ke-8. Tersyasyul, minta maaf tadi. Tadi ayat yang ke-7, ni ayat yang ke-8 tanda V terbalik ni Jadi kita tengok ini in. Tadi kita jumpa anna. Sekarang inna. Sambung dengan huruf ha yang bersimpul ni. Jadi ni pendek sebab tak ada alif. Yang ni panjang sebab ada alif selepas baris atas. Jadi innaha
dua harakat. Alai, ini alal sebab masuk dalam huruf lam yang mati. Yang ni alai. Tengok tak ada. Yang ni ada tanda mati, yang ni tak ada tanda mati. Yang ni bukan tanda mati. Yang ni adalah hamzah wasal. Jadi alaihim, bukan alaihim. Him. Masuk matikan dengan huruf mim. Jadi asalnya alaihi, matikan dengan m. Alaihim. Sebab apa? Kena dengung mim bertemu dengan mim. Kalau baca Quran kena selalu tengok selepasnya, huruf atau perkataan yang selepasnya. Jadi ni kena mim bertemu dengan mim, idgham mislain. Masukkan dalam mim yang pertama ke dalam mim yang kedua dengan dengung dua harakat. Alaihim. Dapat? Sekali ni tengok ni mu. Tengok ada hamzah yang tanda mati. Jadi mu. Matikan dengan hamzah. Jadi ada apostrofi. Bukan muk. Bukan huruf kaf. Bukan mu'. Bukan ain. Hamzah dalam dada kita. Daripada dada kita. Okey. Mu'. Dapat? Huruf seterusnya. Sodatun. Sodatun. Okey. Kita berhenti dengan mu'. Sodah. Okey. Alhamdulillah dah masuk ayat yang ke-8. Dah nak habis kita insya-Allah. Okey, sikit lagi mohon bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya ada yang dah baca Al-Quran surah-surah pendek dapat mantapkan bacaan dia. Insya-Allah kita baca bertajuk dalam solat kita mulai pada hari ini. Okey, kita cuba sambung. Okey. Innaha alaihim mu'sadah. Bukan sadah. Sadah. Okey, ulang lagi sekali. Innaha alaihim mu'sadah. Dapat? Okey, kita masuk ayat yang ke-last sekali. Ayat 9 dah. Sekejap je. InsyaAllah. Okey. Huruf yang pertama adalah huruf fa, baris bawah bertemu dengan apa ni? Ya tak ada titik. Ni kepala badan huruf ya. Jadi ni adalah huruf mad. Jadi kita baca dua harakat. Fi dua harakat. Ma, ni ama. Din asalnya dal baris dua. Tengok ada bertemu dengan mim yang bersabdu. Jadi ada hukum tajwid ni apa? Tanwin bertemu dengan mim yang bersabdu, hukum dia idgham bi gunnah. Masukkan dalam huruf mim, nun tu tak dibunyikan langsung dengan dua harakat dengung. Jadi kita baca fi amadim. Dapat? Tu dengung. Tu dengung. Mu mad. Semua bersabdu di sini. Mumad dadah. Sama juga sebab tak marbutah ni kita matikan dengan bunyi ha. Okey, ulang lagi dua kali. Fi dua harakat. Amadim mumaddadah. Okey, ulang lagi sekali. Fi amadim mumaddadah. Okey, dapat? Okey, alhamdulillah. Dapat 9 ayat surah Al-Humazah. Kalau kita nak baca dalam solat insya-Allah, mulai hari ni insya-Allah niatkan untuk baca bertajwid. Boleh tengok balik okey, rakaman video ni untuk semakan audit audit bacaan dalam solat kita. Kalau dah baca surah Al-Humazah tapi tak pasti tadi kat mana nak tebal, kat mana nak nipis, kat mana nak dengung, boleh rewind balik. Boleh replay balik rakaman kita. Boleh join grup Telegram kita untuk kita share maklumat-maklumat terkini program insya-Allah. Okey, sesiapa yang mengajak kepada satu kebaikan, pahalanya akan diganjari dengan kebaikan juga, dengan hasanah juga. Selama mana orang tu kata berbuat baik, mendapat manfaat apa yang kita akan dapat pahala yang sama insya-Allah. Jadi bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain dalam WhatsApp group, dalam FB
Ilmu ustazah tak banyak, tapi insya-Allah apa yang sedikit tu kalau kita buat hari-hari istiqamah menjadi asbab saham akhirat kita. Allah tak pandang kita buat banyak-banyak amal tapi kita buat tak konsisten. Contohnya hari ni kita baca 1 juzuk, esoknya kita dah tak baca Quran, tak buka lagi Quran. Tu bukan istiqamah. Amalan yang sedikit itu lebih baik kalau kita dapat lakukan setiap hari, konsisten. Nak konsisten kena niatkan kerana billahi ta'ala, insya-Allah Allah bantu kita. Sebab hanya Allah dapat bantu kita untuk istiqamah, mujahadah, untuk melawan hawa nafsu kita. Sebab syaitan takkan suka kita untuk berbuat baik, untuk tambah saham akhirat kita kan. Jadi mohon ustazah semoga dipermudahkan urusan kita. Okey, ustazah mohon maaf sebarang kekurangan. Yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada ustazah sendiri. Tolong komen macam mana kita dapat tambah baik, tambah nilai lagi program kita. Jika ada apa-apa penambahbaikan amat-amat dialu-alukan, tolong komen ataupun boleh hubungi ustazah sendiri. Okey, insya-Allah ada nombor tertera di page ni. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, sama-sama ikut ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah di penghujung rancangan. Semoga kita berjumpa lagi, umur panjang jumpa pada esok hari. Kita akan menyambung surah Al-Asr yang kita baca tadi. Al-Asr ni muka surat yang sama juga esok. Okey, mohon share, bantu ustazah untuk sebar-sebarkan kebaikan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.